Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada malam ni. InsyaAllah malam ni kita akan membincangkan surah yang seterusnya, surah Nuh, yang juga insyaAllah merupakan siri sambungan daripada surah-surah dalam grup yang ketujuh ni, surah yang ke-71, yang insyaAllah terdiri daripada 30 ayat kan, bukan 28 ayat kan, 28 ayat, yang surah ni ada satu tema, satu blok isi dia kan. Dan tema utama dia masih lagi merupakan perbincangan, penerusan daripada perbincangan tentang isu dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy khususnya, dan juga umumnya kepada semua umat manusia. Dan insyaAllah pada malam ni sambungan daripada surah Al-Ma'arij. Dan dalam surah Ma'arij, Al-Ma'arij, dalam ayat yang ke-36, kita, kalau kita masih ingat lagi, di hujung blok yang terakhir surah Al-Ma'arij ni dijelaskan apakah tindakan orang-orang pemuka-pemuka Quraisy ni apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amaran tentang daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum baginda, khususnya orang Quraisy Arab di Mekah ni, tentang azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka yang mendustakan peringatan Rasul tentang keperluan untuk meyakini akan adanya hari pembalasan, ya, dan beriman kepada adanya hari pembalasan. Jadi dalam ayat 36 kita telah baca kan, bagaimana mereka seolah-olah kita katakan menyerang Rasul SAW selepas daripada disampaikan ayat-ayat daripada Allah SWT yang menceritakan tentang kerendahan dan kehinaan, hakikatnya kerendahan dan kehinaan yang dipaparkan oleh sikap dan pribadi mereka ni, dan bahawasanya Allah SWT merobohkan, kita merobekkan ego mereka ni kan, dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang apakah yang akan berlaku kepada mereka sendiri kan, apabila datangnya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang masih dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh mereka sendiri kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kan keadaan-keadaan yang amat menghinakan kan kepada mereka-mereka yang menolak amaran Rasul, dan juga balasan yang akan mereka terima kan,
Ini menyebabkan mereka datang kepada Rasul SAW ramai-ramai dan menambah lagi keadaan yang menjadi tekanan kepada Rasulullah SAW ni kan. Jadi sambungan daripada keadaan ni kan, maka Allah SWT kan, di hujung surah Al-Ma'arij juga Allah SWT mengingatkan Rasul SAW supaya fokus kepada tugas dan peranan yang diserahkan kepada dia, dan tidak terkesan dengan tekanan dan juga sikap kaum dia ni kan. Jadi dalam menjelaskan keadaan ni kan, dijelaskan juga kepada Rasulullah SAW, dipaparkan kepada Rasulullah SAW juga bahawa ini adalah sebahagian daripada sunnah, ataupun ini adalah sebahagian daripada siri pengalaman yang telah dilalui oleh Nabi-Nabi Rasul yang terdahulu kan, yang ada setengahnya lebih lama lagi menerima tekanan-tekanan ni kan. Dan atas tema inilah maka Allah SWT memilih untuk menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berhadapan dengan kaum dia, dan dengan latar belakang dan juga keadaan yang sama, dan juga bagaimana sikap kaum dia terhadap apa yang disampaikan oleh Nuh alaihissalam ini, yang sebenarnya juga menjadi satu pengajaran penting untuk kita sendiri memahami tentang hakikat pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mereka, yang juga menjadi ikutan dan juga pengajaran kepada semua umat manusia, umat yang sehingga hari ini, umat Rasul SAW ni, yang juga berhadapan dengan misi yang sama, itu mengajak kaum umat manusia ni untuk kembali kepada mendengar ingatan-ingatan dan juga amaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui utusan bagi Allah Subhanahu Wa Taala kan, yang semuanya tercatat dan datang kepada manusia melalui Al-Quranul Karim ni kan. Dan insya-Allah kita lihat bagaimana surah Nuh ini menjelaskan tentang hakikat ini dengan gambaran-gambaran yang grafik seperti mana biasa Al-Quranul Karim, terutama dalam surah-surah yang di hujung Al-Quran ni, dia berisi gambaran-gambaran yang grafik dan grafikal dan juga amat dekat dengan pembaca ni kan. Bila kita baca, kita rasa kita sedang mendekati kan semua sudut-sudut terperinci kan, sikap manusia dipaparkan juga kadang-kadang, kelakuan dia kan, memang muka dan sebagainya diceritakan oleh ayat-ayat Al-Quran ni kan, yang menyebabkan kita rasa dia amat dekat dengan pengalaman kehidupan yang nak diceritakan tu kan. Jadi surah ni dia istimewa sikit, dia ada satu blok saja kan, ayat 1 hingga 28. Seluruh surah ini menceritakan kisah tentang kesabaran Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya. Kenapa Nabi Nuh? Kerana Nabi Nuh ni contoh yang paling ekstrim sekali kan. Dalam surah ini juga diceritakan dia telah menyampaikan amaran Allah SWT ni kepada mereka dekat 1,000 tahun kan, 950 tahun kan, dan berhadapan dengan ejekan dan juga cemuhan daripada kaum dia untuk masa yang amat lama kan. Tapi Allah SWT akhirnya kan, memberi penyelesaian kepada keadaan ni dengan apa yang kita akan baca ni insya-Allah kan.
So ini adalah satu perkara yang menjadi sokongan kan kepada Rasul SAW, bahawa bukan dia seorang saja yang berhadapan dengan perkara ini kan. Ini amat memberi kelegaan kan sebenarnya kepada manusia, kepada kita sendiri, kepada siapa-siapa saja yang berhadapan dengan kaum dia kan, umat masyarakat dia, yang mengajak, mengingatkan perkara yang sama yang diingatkan oleh Rasul ni kan. Dan juga berhadapan dengan berbagai-bagai sikap tindak balas yang datang daripada mereka yang diajak ni kan. Bahawa ini adalah perkara yang biasa yang telah berlaku kepada rasul-rasul yang terdahulu daripada ini. Begitu juga mereka-mereka yang juga mendukung mission ataupun peranan rasul-rasul yang sebelum ni kan. InsyaAllah kita baca surah Nuh kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim. Ini yang kita sebut banyak kali, bahawa apa yang prinsip penting yang melatari surah-surah yang kita baca sekarang ni kan, bahawa dia adalah kisah hubungan interaksi di antara Rasul ni dan juga kaum dia, ketika mana kan, pengutusan Rasul-Rasul ni berlaku ketika mana kaum ataupun umat manusia ni kan, contoh ni adalah kaum yang khusus kan, Nabi Nuh ni kan, di satu-satu keadaan ataupun satu tempat berada di puncak kan, kesalahan ataupun puncak kerosakan ya kan. Maka diutus Rasul ni untuk mengingatkan kepada mereka bahawa azab Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni sedang dalam perjalanan untuk kena kepada kamu kan? Kamu sedang menempuh langkah-langkah yang akan menyampaikan kamu kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala kan? Ini adalah perkara yang bukan cerita lama saja sebenarnya kan. Setiap kali kita baca Al-Quran kan, kita buka mata hati kita kan, supaya merasai bahawa ini adalah cerita yang masih fresh lagi sebenarnya kan, yang sedang berlaku pada kehidupan kita juga kan. Peringatan yang sama juga akan terus berjalan sampailah hari kiamat kan, bahawa kan, apabila ada perlanggaran ataupun penyelewengan daripada jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui kitab kan, wahyu ni, maka akan diutus pemberi peringatan ni kan. Di sela-sela di antara rasul-rasul kalau dahulu kan, daripada Nabi Adam kan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh kan. Nuh adalah rentetan daripada, dia adalah generasi yang tidak berapa jauh daripada Idris kan, Adam, Idris, Nuh kan. Dan di sela-sela tu ada rasul-rasul yang lain. Biasanya kalau kita kemungkinannya kan, daripada catatan-catatan sejarah dan juga kitab tulisan-tulisan dan kitab-kitab Israeliat dan juga Bible dan sebagainya, sela masa di antara nabi-nabi ni, rasul-rasul ni dalam ratusan tahun kadang-kadang kan. Di antara Nabi Isa dan Muhammad SAW lebih kurang 600 tahun kita kan, 600 tahun lebih kan. Tapi di celah-celah tu ada juga mungkin peringatan-peringatan, pemberi peringatan yang datang daripada bukan Rasul ni kan, seperti mana yang diceritakan dalam surah Yasin kan. Surah Yasin diceritakan ada kan, pemberi peringatan yang datang bergegas memberi peringatan kepada kaum dia kan.
yang bukan, setelah dihantarkan 3 orang rasul kan, ataupun nabi yang memberi peringatan kepada kaum ni kan. Ada juga yang bukan rasul yang datang, isi dia sama kan. Dan juga isi ini jugalah yang akan kita bawa sebagai penerus warasatul anbiya ni, ulama warasatul anbiya kan. Yang bukan rasul ni juga meneruskan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul ni, iaitu memberi peringatan kan, kepada kaum ni kan. Itu adalah isi besar yang menjadi cerita dalam Al-Quran ni kan? Baik kepada Bani Israel, baik kepada Mekah, Quraisy kan, musyrikin di Mekah ni, ataupun kepada kaum-kaum Nabi yang sebelumnya kan. Jadi masyarakat ni akan terbahagi kepada beberapa kumpulan kan. Satu, yang memberi peringatan ni. Yang kedua, yang menerima peringatan ni. Yang ketiga, yang menolak peringatan ni kan. Yang keempat kan, yang duduk di tengah-tengah tu kan, yang menolak dan juga menentang, ada juga kan. So yang banyak sedang diceritakan ni adalah cerita tentang yang menolak dan menentang ni, dan juga kesan yang akan berlaku kepada yang duduk di tengah-tengah tu, yang sedang menerima ni kan. Dan juga motivasi dan juga penjelasan kepada mereka yang menyertai kan, gerombolan para doa ni kan, kabilah para doa ni yang menjadikan diri mereka sebagai orang-orang yang ingin untuk mengajak manusia kepada jalan Allah SWT kan. Sebab inilah yang disebut oleh dalam ayat lain kan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin kan. Siapakah yang lebih baik daripada mereka yang kata-kata qaulan, perkataan mereka yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. So dianjurkan kita untuk menentukan kedudukan kita dalam keadaan ni sebenarnya kan. Ini adalah cerita besar yang dibawa oleh Al-Quran, iaitu dakwah kan. Dan kita boleh menentukan diri kita untuk berada di dalam kabilah ataupun kafilah kan, sebenarnya kan. Kafilah para rasul ni, dengan menjadikan dakwah ini sebahagian daripada agenda hidup kita kan. Itu adalah perkara yang akan mengangkat kemuliaan manusia ni kan, bila dia masuk dalam kumpulan ni kan. Itu adalah juga apa yang dilakukan oleh para rasul dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan pendukung-pendukung rasul ni kan. Jadi insya-Allah ini ada satu perkara yang kita cuba lihat. Bila kita letakkan diri kita dalam keadaan dan kedudukan itu, maka apa yang diceritakan oleh Al-Quran ni benar-benar akan menyentuh kan, diri kita sendiri kan. So inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya kan. Biasanya disebut inna arsalna Nuhan, sungguh-sungguh kan. Inna tu sungguh-sungguh, arsalna Nuhan, kami telah utus Nuh ila qaumihi. Apakah implikasi yang penting yang nak kita faham daripada perkataan ni? Inna arsalna ni sesungguhnya ataupun sungguh-sungguh bahawa kamilah yang telah mengutus Nuh kepada kaum dia kan. Bahawa yang mengutus kan, utusan daripada Allah SWT ni adalah Allah SWT sendiri kan. Dia bukan datang mereka sendiri yang hendak buat kerja ni ke tak, tapi Allah SWT yang pilih dan hantar utusan Allah ni kepada kaumnya kan. Ini adalah perkara yang kita nak kena faham daripada perkataan inna arsalna Nuhan, supaya yang mendengar ni faham bahawa ini adalah utusan yang datang daripada Allah SWT. Sebab itu ada hak-hak yang mesti dipenuhi dengan mereka ni, tak boleh ditolak kan. Kalau ditolak, didustakan, maka mereka akan berhadapan dengan ancaman azab yang besar kan. Sebab di dalam yang melaksanakan tugas dakwah ni ada yang diutus khas oleh Allah SWT, seperti rasul-rasul ni.
Ada juga macam kita ni yang merupakan mereka yang diajak oleh Rasul ni, kemudian kita kena buat keputusan sama ada kita nak menyertai gerombolan kafilah doa ni ataupun kita nak ambil sikap duduk tengah-tengah, kan, ataupun kita masuk dalam kumpulan menentang ni, kan. Ni yang diceritakan dalam awal surah Al-Baqarah, kan, 3 kumpulan manusia ni. Jadi pilihan kepada yang mengikuti, kumpulan yang mengikuti doa, kumpulan doa ni adalah duduk pada orang macam kita, kan. Tapi Rasul ni, apa yang Allah jelaskan adalah inna arsalna nuhan, kamilah yang telah mengutus Nuh kepada kaum dia, kan. Begitu juga rasul-rasul yang lain, kan. An anzir qaumaka, supaya, kan, mereka, kan, an anzir qaumaka, supaya kamu memberi peringatan, kan, min qabl, kan, sebelum an ya'tiyahum azabun alim, akan datangnya azab yang pedih kepada kaum dia, kan. Ini adalah juga perkara yang sama yang akan menjadi tema besar kepada peringatan sepanjang zaman, kan. Kita juga akan bawa cerita yang sama, kan, kepada kaum ni, kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada sesiapa yang melakukan pelanggaran ni, pasti akan datangnya azab yang pedih, kan. Dan seperti mana juga yang dihadapi oleh nabi-nabi ni dulu, ada yang memperlekehkan, ada yang memandang ni perkara yang terlalu absurd, kan, sangat memudah-mudahkan, kan. Orang duk cerita tentang benda lain sekarang ni, mereka ni cerita tentang peringatan ni juga. Tapi sebenarnya inilah juga yang telah dilalui oleh rasul-rasul terdahulu, kan, nabi-nabi yang terdahulu, kan. Kaum mereka ni, kan, tak mau nak mengaitkan apa yang mereka lalui itu dengan peringatan Allah Subhanahu Taala ni, kan. Jadi dihantar rasul ni supaya mengingatkan bahawa akan datangnya bala, kan, dalam berbagai bentuk yang mungkin azab, tapi dia merupakan azab yang pedih, kan, pasti akan datang, kan. Dan perkara ni adalah merupakan perkara yang inilah yang nak ditegakkan oleh surah-surah yang kita baca ni, kan, bahawa dia adalah sunnatullah, kan, bahawa mana-mana kaum yang menyeleweng ni akan dihantar peringatan, pemberi peringatan, supaya diperingatkan. Tidak ada lagi alasan jika Allah mengazab mereka. Jadi bila datang azab Allah ni, tak ada alasan lagi bahawa mereka tak tahu, kan, bahawa mereka telah diingatkan dengan peringatan yang pasti akan datang, kan. Dan mereka diingatkan bahawa azab ini telah ditentukan kepada mereka, kan. Jadi datangnya Rasul ni menjelaskan peluang kepada mereka untuk memperbetulkan keadaan tu supaya mereka selamat daripada azab ni, kan. Ini adalah tema penting yang akan menjadi tema ajakan dakwah ni sepanjang perjalanan kehidupan manusia ni, kan. Apabila manusia tu baik, kan, mengikuti dengan baik, maka tidak ada isu sangat, kan. Dia cuma dan isu dia adalah melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Tetapi apabila dia menyeleweng, maka isu dia adalah mengajak kembali kepada asas yang benar ni balik, kan. Seperti mana yang diingatkan oleh Allah SWT, kan, bila Allah SWT utus, hantar Nabi Adam ke bumi ni, kan. Allah kata qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini dalam ayat 38 ya, 38 ke 39, kan. Qulna bitu minha jami'an, turunlah kamu, kan, Adam, kan, jami'an, kesemuanya sekali, kan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, bila saja datang petunjuk daripada kami, kan, faman tabi'a hudaya, siapa saja yang mengikuti petunjuk ni, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak ada, kan, la khaufun, ketakutan,
walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan pada mereka ni. Kan? Tapi walladzina kafaru biayatina, kan? Siapa yang mendustakan ataupun engkar, kafaru biayatina, yang kufur kepada ayat-ayat kami ni, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka akan menjadi penghuni neraka, kan? Dan kekal di dalam neraka ni, kan? Maknanya ini adalah keadaan yang akan berulang-ulang daripada mula-mula Adam dihantar ke muka bumi sampailah ke hari kiamat nanti, kan? Dan kita ini adalah sekarang ni di pertengahan, kan, perjalanan ni. Di pertengahan, bukan pertengahan, malah mungkin di hujung, kan, daripada rentetan perkara ni, kan. Jadi siapa yang mengikuti peringatan dan petunjuk ni, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tak perlu rasa takut dan sedih, kan, akan ancaman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi bila Nuh dihantar untuk memberi peringatan ni, ini juga yang dilakukan oleh Muhammad SAW, kan. Bila dihantar ni, kaum dia bertindak balas seperti mana tindak balas kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW. Qala ya qaum, kan, Nuh berkata, inni lakum nadhirum mubin, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini, kan, adalah nadhirum mubin, pemberi peringatan yang jelas, kan. Kalau dalam tu apa, di makna tu saya letak merah tu sebab dia kata seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Tapi yang mungkin makna yang nadhirum mubin ni ialah pemberi peringatan yang jelas bahawa dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sesuai dengan ayat yang pertama tu, kan. Allah kata inna arsalna nuhan ila qaumi, kan. Dia adalah utusan yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, kan. Jadi nadhirum mubin, pemberi peringatan yang jelas, kan, a clear warner, kan. Bukan saja yang menjelaskan kepada kamu, tapi pemberi peringatan yang jelas bahawa dia adalah memang pemberi peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi apa dia, ada beberapa isi penting yang menjadi isi peringatan ni, kan. Pertama, dan ini juga isi peringatan yang akan menjadi isi sepanjang zaman ni, kan, termasuklah kita sendiri, kan. Ani'budullah wattaquhu wa ati'un. 3 perkara yang besar ni, kan. Ani'budullah, engkau tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ni, sucikan penyembahan, peribadatan, sembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan. Itu maksud ani'budullah dalam Al-Quran ni. Setiap kala ada a'budullah ni, dia bukan sembah Allah saja, tapi bersihkan, kan, buang semua sembahan-sembahan yang lain, kan. Itu isi intipati kepada ajakan menyembah Allah SWT ialah supaya membuang semua ilah-ilah yang lain alihah ataupun sembahan-sembahan yang lain daripada Allah SWT, kan. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah, kan. Takutlah kepada Allah dalam ancaman azab, kan, akan datang, kan. Dan taatlah kepada aku, kepada Rasul, kan. Jadi 3 isi besar ni, kan. Satu, kan, supaya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kan, supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, akan semua peringatan-peringatan yang datang kepada mereka. Patuh dan takutlah, kan, kepada, termasuklah peringatan tentang hari pembalasan ni, kan. Yang ketiga, taatlah kepada Rasul yang menyampaikan isi ni, segala syariat yang datang melalui Rasul ni, dan juga kepatuhan dalam menerima peringatan-peringatan yang datang melalui Rasul ni, kan. Ikut dan taatlah kepada Rasul. Ini juga isi penting yang kita ucapkan dalam syahadah kita, kan.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? So dia merangkumi ketiga-tiga isi besar ni, kan? Jadi kalaulah mereka mengikuti, kan, apakah tawaran Allah kepada Subhanahu Wa Taala kepada manusia kalau mereka mengikuti ajakan ni, kan? Ini juga pasti akan jadi juga merupakan tawaran yang sama kepada semua manusia sepanjang zaman. Kita juga akan mendapat tawaran yang sama ni, kan? Yaghfir lakum min dhunubikum, dia akan mengampuni sebahagian daripada dosa-dosa kamu, kan? Maknanya dengan ikut mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti Rasul sahaja akan membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan min dhunubikum, sebahagian daripada dosa-dosa, kan? Itu hanya dengan mengikuti Rasul ni, kan, taat kepada dia. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan yang lebih penting lagi, lebih urgent ataupun kritikal pada keadaan ni, bila dihantar Rasul-Rasul ni, ialah Allah akan menangguhkan, yuakhirkum ila ajalin musamma, manjangkan, kan, menangguhkan azab kepada kamu ni sampai pada batas waktu yang ditentukan. Dia akan memanjangkan umur, kan? Menangguhkan azab. Allah tidak akan kenakan azab yang sekarang ni sedang dijanjikan kepada mereka-mereka yang telah menyeleweng, kan? Tapi kalau kamu, kan, terima, patuh kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, patuh kepada Rasul, kan, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menangguhkan, kan? Yuakhirkum ila ajalin musamma, kan? Sebab apa Allah kata inna ajalallahi idza jaa la yuakhir law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ketetapan Allah ni apabila telah datang, maka dia tak dapat ditunda lagi seandainya kamu mengetahui. Jadi yang yuakhirkum ila ajalin musamma tu bukan memanjangkan umur, kan, tapi adalah menangguhkan, kan, azab yang dijanjikan ni. Allah tidak akan kenakan pada mereka, kan? Jadi mereka yang tidak beriman ni, kan, kalau kamu tidak terima ni, ketahuilah bahawa ketetapan Allah ni, kan, inna ajalallah idza jaa, bila telah datang, kan, idza jaa ni, kan, bila telah datang, la yuakhir, pasti tidak akan dapat ditangguhkan lagi, ditunda lagi. Akhara ni, yuakhir, akhara ni adalah ta'akhara ni melambatkan, kan, ataupun menangguhkan dia, kan, tak jadi buat, tak jadi berlaku benda tu, kan. Lau kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui, kan. So ini adalah ingatan penting, kan, yang hendak Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, kan, melalui pengutusan Rasul dia, Nabi Nuh ni, kan. Jadi inilah sebenarnya rahsia kepada kehidupan yang mendapat rahmat Allah, yang ramai manusia tidak memahami dia, kan. Sebab tu Allah kata lau kuntum ta'lamun, kan. Kalau kamu mengetahui, inilah sebenarnya yang menyebabkan azab Allah Subhanahu Wa Taala tu tertangguh kepada mana-mana kaum, kan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab, kan? Inilah rahsia dia, kan. Menimpakan azab kepada satu kaum tu ialah kerana telah sampai masa dia dan mereka tidak bertindak balas memperbetulkan diri mereka, maka datanglah azab ni, dan bila telah datang tak dapat ditunda lagi, pasti akan kena pada mereka, kan. Jadi apa yang hendak diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul ni adalah supaya kamu jangan melakukan perkara yang akan menyebabkan sampainya azab ni, kan. Ini adalah sunnatullah yang dijelaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, kan. Contohnya surah An-Nahl ayat 61, kan. Walau yu'akhidullahu an-nas bizulmihim
ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah menghukum manusia kerana kezaliman manusia sendiri, manusia tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata ni, dabbah, kan, min dabbah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan, walakin yuakhiruhum ila ajali musamma, mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya, fa idza jaa ajaluhum, yang ditentukan bagi mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada yang dapat mengundurkannya, kan, sesaat pun. Wala yastaqdimun, yang tidak pula akan dapat mendahulukan, kan, menjadikan dia awal ataupun lebih lambat sesaat pun, kan. Jadi ini adalah satu perkara yang hakikat, kan, yang Allah kata lau kuntum ta'lamun. Kalau manusia ni, ramai-ramai ni mengetahui, inilah hakikat rahsia kepada azab ni, sebenarnya bala yang datang kepada manusia ni, dia adalah berkaitan dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi insya-Allah rasanya kita pun tidur kat sini, kan. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah pagi besok, kan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kan membuka kepada kita kefahaman yang jelas. So malam ni ada masa, kan, sampai pagi besok untuk kita memikirkan tentang ayat-ayat, 4 ayat pertama kita baca ni, kan. Fikirkan, analisa, kan, tadabbur, kan, fikirkan mendalam. Moga-moga insya-Allah akan menimbulkan kesedaran. Kalau ada apa-apa yang nak dibincangkan, boleh dilontarkan insya-Allah melalui sama WhatsApp ataupun dalam Facebook, kan. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi besok. Kita sudah ingin tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallah.